Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahi tawakkalna, Allahumma ja'alna mimman shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada hari ini, pada tahun ini, Allah Subhanahu wa ta'ala terima doa kita yang kita selalu berdoa sebelum daripada masuk bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bawakanlah kami sampai kepada bulan Ramadan. Kenyataannya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat hidup dalam bulan Ramadan. Sudah ni hari, dan kita sama-sama tahu bahawa Ramadan satu bulan dalam setahun yang Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mengadakan bulan Ramadan ini, iaitu dia mengisi dengan berbagai-bagai kelebihan pada bulan Ramadan dan menambahkan amalan-amalan ibadat pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan lain, seperti siam ataupun puasa, seperti qiyam tarawih di waktu malam-malam dalam bulan Ramadan, seperti iktikaf pada 10 akhir Ramadan, juga satu malam iaitu malam Lailatul Qadar, dan yang paling inti sekalinya Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi noyak kata banyak ibadat-ibadat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan dalam bulan Ramadan dan tidak ada dalam bulan-bulan lain. Jadi di sini, kalulah orang tak royak kata ada kelebihan pun, kita boleh memikir dah kata ada kelebihan cerak dah bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana hari tambah banyak dakwah amalan-amalan pada bulan Ramadan ni, dan tidak ada bulan lain. Tu kita boleh mikir dah kata sudah tentu bulan Ramadan ni satu bulan yang disediakan oleh Allah, ada yang nak buat gapo-gapo. Dia sediakan kebaikan ni untuk umat manusia. Saya cuba buat kaji tengoknya, amalan banyak dalam bulan Ramadan, iaitu nabi kita boleh pahala banyak. Tak cukup lagi dengan boleh pahala banyak, dengan sebab banyaknya amalan digandakan lagi pahala. Ibadat kita buat banyak dah dalam bulan Ramadan, pahala ganda pula. Lepas tu takut susah payah kita nak ibadat,
tersekak di situ, terhalang di situ, payah di sini, payah dan sebagainya. Kerana kita duk payah di luar pada bulan Ramadan, berasa berat nak buat ibadat pada bulan-bulan lain pada bulan Ramadan, diganggu, dihalang, disekat, ditipu, dipedaya, digoda oleh syaitan. Setan duk ganggu kita. Duk jadi berasa malam, bangun pagi nak sembahyang subuh berjemaah. Duk berasa malam nak baca Quran. Duk malam nak buat tu buat ni amalan soleh. Setan duk sekat kita, duk mengganggu kita. Oleh itu nak hamba Allah beribadat dengan sepenuh-penuhnya, dengan tidak ada halangi dan sekat, maka Allah Subhanahu wa taala garikan segala syaitan. Jadi kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan sepuas-puas hatinya. Patu banyak pula amalan, patu pahala berganda. Kemudian apabila pahala banyak, kalaulah kita mati bawa pahala yang banyak masuk dalam kubur bersama dengan kita, tetapi dosa juga masih ada lagi, tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga juga kerana dosa ada walaupun pahala banyak. Maka pahala yang banyak tadi, dosa ada juga. Oleh kerana seorang Muslim yang mati di atas tauhid, di atas kalimah tauhid, yang tidak ada bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, akhir dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena boleh ngaku dululah, basuh, cuci dulu dalam ngaku. Bawa habis siap dah dosa dia, barulah heret tu baik masuk dalam syurga. Tapi kita tak si. Kalau tanya kita, siapa kata nak jam masuk ngaku dulu, lepas tu nak masuk syurga, tak si sore habuk. Hak kita nak-naknya, kita menghembus nafas yang terakhir, bawa bersama ke dalam kubur, iaitu pahala yang banyak, dan kita bersih daripada dosa. Waktu kita nak. Maka Allah Subhanahu wa taala cedek dalam bulan Ramadan ni, cedek kita boleh pahala banyak. Lepas tu cedek juga beberapa amalan nawi hamba dia bersih daripada dosa. Seperti hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa kerana iman dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, diampunkan dosanya yang telah lepas. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berqiyam malam Ramadan, di antaranya sembahyang tarawih kerana iman dan kerana mengharapkan pahala, diampunkan semua dosanya yang telah lepas. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan ibadat pada malam Lailatul Qadar kerana iman dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan semua dosanya yang telah lepas. Berarti sebulan Ramadan, sama ada di waktu siang hari ataupun malam, petang, pagi, tengah hari, tengah malam, gapo semua tu 29 hari ataupun 30 hari disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak hamba dia boleh pahala banyak dan hamba dia bersih daripada dosa, yang natijah akhirnya ialah menjadi ahli syurga. Kalau kita nak kecek rekah-rekahnya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan sebulan dalam setahun ni, nak proses hamba dia jadi ahli syurga. Boleh pahala banyak dan habis dosa, jadi ahli syurga. Sebab itulah kita dok minta sangat-sangat pun belum daripada sampai Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bawakanlah kami masuk dalam bulan Ramadan, kerana kita tahu hakikat Ramadan. Kita tahu kata hakikat Ramadan gapo dia.
Tapi bagi hamba Allah yang tidak sedar dan tak tahu gapo hakikat Ramadan, dia berasa cemuh dengan Ramadan. Berasa susah nak hidup dalam bulan Ramadan. Tak berasa selesa hidup. Tak berasa jelira dalam hidup. Tak berasa seronok dalam hidup. Berasa susah, berasa satu bebanan ke atas dia. Kerana gapo? Kerana dia tak tahu kata hakikat Ramadan yang sebenarnya. Payah beza teruk tu. Di antara dua golongan dia beza teruk. Orang yang kenal Ramadan, dia seronok dengan sebab dia lapar. Dia seronok dengan sebab banyak ibadat pada bulan Ramadan. Dia seronok dengan tidak boleh melepaskan syahwat dalam bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang tak faham hakikat Ramadan, dia rasa serabut kerana tak boleh makan. Dia rasa berat kerana amalan banyak. Dia rasa habis. Tu jadi dia beza teruk. Hasil daripada faham dengan tak faham. Yang kemuncak dalam bulan Ramadannya ialah Al-Quranul Karim. Gapo dia Al-Quranul Karim? Saya nak cuba bahas berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Beriman dengan Al-Quranul Karim salah satu daripada rukun iman. Orang yang tak beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab langit yang sebelum daripada Al-Quran, dia tak boleh jadi orang yang beriman. Dia tak boleh jadi mukmin. Kerana rukun iman beriman dengan Al-Quranul Karim. Soalannya, bagaimanakah beriman dengan Al-Quranul Karim? Ini perlu kita jawab hari ini. Adakah cukup dengan kita semasa ada Allah kita mengaji kader, jangan dulu orang panggil ngaji kader. Bo sudah ngaji siap belaka dah khotem. Bo khotem pandai baca siap dah, makan puluk, makan hayat ke apa semua. Habis. Adakah itu beriman dengan Al-Quran? Cuba kita bakal main mikir sendiri. Kalau lan ni tambah lagi ngaji Iqra, ngaji qiraati, pandai habis khatam. Ada majliskan khatam. Berlepas khatam kan habis. Sekatu beriman dengan Al-Quran. Naik sepekat lagi hafal. Hafal habis semua, lepas sore, beratus-ratus hafal Al-Quran Karim di hari ini. Banyak. Adakah itu beriman dengan Al-Quranul Karim? Cuba kita bakal main mikir, gapo balah mana beriman dengan Al-Quranul Karim? Kalau nak kata tak sempurna beriman dengan Al-Quran, kalau supaya surah rupa saya kata saning, tapi apa kita pakat dek balah tu bahasa puas hati kau terkena belaka dah. Jak pada dulu saya ingat, semenjak kecil-kecil siapa dia hari ni sekadar boleh baca Quran, lepas tu pakat baca. Lah ni adakan peternakan sikit, ada tatawur, ada di segi pembangunan sikit, di segi Al-Quran Karim baca hala banyak sikit, khususnya pada bulan Ramadan. Lepas tu ramai orang hafal. Kalau dulu sekadar baca habis. Lepas tu bila temu Al-Quran, buat pian anak umur baru baca qul huwallah. Buat pihak orang mati maka baca qul huwallah, baca Quran, itu je bubuk Quran. Jadi saya dah fikir kata balah ni dia beriman dengan Al-Quran cukup tak lagi. Lepas tu kita kaji dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi gapo sekian. Jauh lagi nak sapa ke pekat kita beriman dengan Al-Quranul Karim yang sebenarnya. Tapi orang takut benar kepada Al-Quran. Saya dah heran juga, apa boleh orang takut sangat. Zaman dulu bawa kita baca Quran, bawa orang nak baca Quran, jangan baca Quran ke berdosa. Kerana baca tak kena tu berdosa. Tak berani baca Quran. Kau lain tak tahulah. Setengah-setengah kampung saya jumpa banyak orang tak saya baca Quran kerana takut berdosa. Kerana baca tak kena berdosa. Supaya kata mau make up dah. Mau make up ke apa? Mabuk jangan bawa kereta. Mabuk boleh tapi bawa kereta tak boleh. Nyanyi bawa kereta. Mabuk tak apa tapi jangan bawa kereta. Mau make up. Tu. Apa-apa supaya situ. Jangan baca Quran. Kalau tak pandai jangan baca Quran. Kalau tak pandai jangan baca Quran.
tak baca Quran semua. Dia tak kata kena pandai. Kena pandai baca Quran. Jangan mabuk buat kereta. Dia tak kata kau tu dak. Mabuk jangan buat kereta. Tak pandai. Lepas tu jangan baca Quran. Duduk situ. Hak kena proses, kena tukarnya. Jangan mabuk, jangan. Lepas tu buat kereta. Jangan jahil, jangan tak pandai baca Quran. Pandai baca Quran, lepas tu baca Quran. Tu baru kena. Jadi tak kena kalau kita tu jangan baca Quran. Kalau baca tak kena berdosa. Tak kena. Jangan motong kalau luka. Tak motong apa bila. Tu. Dia kena cara belah mana? Belajar pandai, lepas tu motong. Lepas tu naik satu pekat lagi nak hafal Al-Quran di tempat kita. Sejarah Quran masuk tempat kita. Nak hafal sikit, nak hafal surah tu, nak hafal surah ni. Jangan hafal Quran, gila iseng. Gila iseng, straight ke tu. Tak berani nak hafal Quran. Allah, nyanyum nak. Mari mana tak tahu, heran juga tu. Kemudian marinya pengajian Al-Quran, pengajian tafsir, ada tafsir. Di pondok ada tafsir. Tak usah kata di pondok. Di tadika ada juga pelajaran tafsir. Cikgu siapa? Cikgu duduk kelas 5. Pasti pergi mengajar tafsir le tadika. Cikgu duduk kelas 7, pergi mengajar tafsir le tadika. Cikgu duduk kelas 10, pergi mengajar tafsir le tadika. Tak apa, tak ada siapa kata apa kali. Kerana apa? Itu untuk nak meraih ilmu. Pelajar tadika budak ni tahun 7 tahun 8 tahun kalau nak belajar kena ilmu tafsir, tak ada siapa kata gapo dak kali. Bebas. Tapi buat naik satu peringkat lagi nak mengajak manusia yang beriman, marilah beriman dengan Al-Quran yang sebenar, marilah hidup bersama dengan Al-Quranul Karim, marilah mempelajari isi kandungan Al-Quran untuk nawi kita faham dan kita beramal. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat Quran ni tinggi. Bukan tarah kita nak belajar tafsir Quran. Ya kena orang Arab. Ya kena orang ada ilmu. Kita ni orang rendah tak tahu gapo tak pandai dengan kita belajar Quran. Belajar Quran sesat habislah buat kita. Buat apa tak timbul tukar cikgu tadika kelas 7 duduk mengajar tadika tak kata balas tu. Tak biasa dengar. Saya ingat tak biasa dengar orang tu jangan ngajar tafsir le tadika kerana tak pandai dengan budak umur 8 tahun 9 tahun, tak biasa dengar. Tapi buah mari usaha nak mengajak ummah mendekatkan Al-Quran Karim, mari faham isi kandungan Al-Quran Karim, nak beramal. Tak cukup syarat dah. Tak siapa tangga lah, tak cukup syarat dengan kita lah, tak kena lah, tak pandai lah, sesak lah, macam-macam. Apa boleh mari. Jadi saya tengok dengan Al-Quran ni, tatawur perkembangan Al-Quran di tempat kita ni, ia mari 3 halangan. Yang pertama, jangan baca Quran berdosa kalau baca tak kena. Yang kedua, jangan hafal Quran jadi gila iseng. Yang ketiga, kita ni tak cukup syarat nak belajar tafsir Al-Quran, tak pandai dengan kita. 3 ni, Masya Allah, nyanyi kita. Lepas tu Quran waktu apa? Tu waktu apa nanti setelah lagi kita nak bicara tengok. Kalau tak pandai Quran dengan kita, apa boleh tahu waktu Al-Quranul Karim? Waktu apa? Bagaimana kalau kita bersikap kata Quran tak pandai dengan kita? Budak kelas 5 sekolah waktu baik manhaj, waktu baik laksud, ngaji pelajaran ni waktu baik laksud dia. Pelajaran ni. Lepas tu budak kelas 5 kata, oh tak pandai dengan aku laksud ni. Gapo sikap pelajar kelas 5 dengan murid sekolah waktu baik laksud tadi? Tak pandai laksud ni dengan aku ni. Kau kelas 10, kelas 20 apa pandai lah, tinggi tak pandai dengan aku ni. Budak kelas 5 tadi dia tak percaya kepada murid sekolah tu. Murid sekolah ni bodoh, tak pandai waktu belaksuk. Waktu belaksuk tinggi berdakwah daripada kelas 5. Gitu ke tak?
Kalau pelajar kelas 5 kata tak ada laksuk ni dengan aku, hak guru waktu baik, berarti pelajar kelas 5 tadi tuduh guru yang waktu baik laksuk tadi tak pandai dan tak bijak. Waktu baik laksuk tak pandai dengan orang. Balah mana kita dengan Tuhan? Allah menurunkan Al-Quran, nawi Quran tadi menjadi pedoman hidup, petunjuk kepada hamba dia. Kita lagi kata Quran tak pandai dengan aku ni, tak pandai dengan kita. Gapo hubungan kita dengan Allah kalau kita kata balas tu? Kalau budak kelas 5 kata kepada cikgu waktu bila laksuk tadi, cikgu tak bijak, cikgu tak pandai. Kalau kita kata tak pandai dengan kita Al-Quran Karim ni, gapo kita kata kepada Allah Subhanahu, kita tuduh gapo kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyanyi. Saya duduk di dua kalau kita kata gitu. Satu, kita menuduh Allah tidak bijak menurunkan Al-Quran tinggi derajat daripada kita. Tak ada kita manusia nak makan. So, yang kedua, Quran pada dah, kena dah, tapi kita bodoh berdakwah. Bodoh tak apa lagi. Kan apa? Kerana dalam Quran tak ada ayat bodoh cerdik dak kali orang nak makan Quran. Asalkan manusia. Berarti kita menurunkan darjat kita di bawah pada manusia. Bukan manusia dah kita ni. Sebab tu kalau orang kata tak pandai kita mempelajari Al-Quranul Karim, wa kita menuduh Allah tidak bijak, ataupun kita menjatuhkan kedudukan kita turun bawah daripada manusia. Bukan manusia lah kita ni. Kerana tak pandai dengan Quran. Kerana Tuhan kata pandai, Quran kata pandai, Allah kata pandai, hudal linnas. Allahu Akbar. Wapo boleh mari fahami terus hebat seluruh dunia dia hari ni. Bukan sekapun dua kapun dak kali, seluruh dunia. Kerana ada orang duk menyekat, ada orang duk merancang nawi umat Islam jauh daripada Al-Quranul Karim. Tu pucanya orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian. Bila kita faham molek-lak dia kaedah lemon ini, dia tak redha kepada orang Islam duduk di atas jalan yang kena. Bila faham molek situ, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tak tidur, tak jenera, tak duduk dia selama mana orang Islam duduk di atas Islam yang kena. Lepas tu umat Islam nak duduk kena dengan Islam, dia kena tengok kumu, tengok buku panduan dia baru kena. Kalau tidak berpandu kepada buku panduan, bagaimana nak hidup kena? Bagaimana kita nak cara kereta kena kalau kita tak tengok kumu kereta? Jepun buat kereta ada kumu siap-siap dah, kita tak padu dia, tak kena. Selain tabak habis kita pakai. Sebab tu ikhwah yang dikasih sekalian, peperangan salib, orang panggil kata satu perubahan besar. Songkram krusek ni orang panggil kata satu orang panggil kata perubahan besar fikiran manusia. 400 tahun duk berlawan, duk bertempur peperangan di antara tentera Islam dengan tentera Kristian. Tentera Kristian ni tentera dia bilangnya ramai, lepas tu orang sedap-sedap belakang, naik pai sedap-sedap saja. Orang Islam sikit bilangnya tentera, lepas tu tidak terlatih sangat. Tentera Kristian mempunyai senjata yang lengkap, banyak, moden dan canggih. Manakala senjata hak tentera Islam bawa, Allah tamada sangat aja, gitu-gitu ya. Tetapi dalam masa 400 tahun akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi penglima perang bagi tentera Islam. Kemenangan di tangan tentera Islam yang bilangnya sikit dan tentera tidak begitu canggih dan tidak begitu moden. Dunia kagum, heran dunia, wakpo tak boleh jadi, pen pai mai dai, mustahil, tak boleh jadi. Tapi tak boleh jadi dah, berlaku dah, menang semua tentera Islam. Kenapa? Ni di sinilah mereka mengkaji, tengok, kaji. Kenapa? Apakah Rusia di sebalik kemenangan tentera Islam?
kaji didapatinya oleh kerana tentera Islam berpijak di atas dasar Islam yang sebenar sebagaimana termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Tu punca tubeknya. Sebab itu selama mana umat Islam duduk di atas Islam yang sebenar, kena dengan ajaran Al-Quranul Karim, selama itulah umat Islam menjadi kuat, tidak lemah. Susah kita nak atasi. Maka caranya nak melemah orang Islam tak ada payah. Tak ada payah sikit abuk nak melemahkan orang Islam. Iaitu jauh daripada Kroasia ya. Apabila umat Islam jauh daripada Al-Quran, hidup dia tak kena dengan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas selalu dah tinggal Quran. Paling petong haludah, girata redai haludah. Nawiyah tak turut Islam, tak lewat. Kalau nawiyah orang Islam tak turut Islam, tak boleh buat. Cara nawiyah boleh buatnya, jauh pada Al-Quranul Karim. Apabila jauh daripada Al-Quranul Karim, Islam pun dia tak turut, cara tu pun tak turut, fikiran pun tak kena, gapo semua. Nak beza di antara hak molek dengan hak tak molek pun tak kena. Nak beza di antara hak kena dengan hak tak kena pun tengok labak habis dah. Ya kerana hak boleh furqan, boleh membeza di antara al-haq dengan al-batil Al-Quran. Nak beza di antara syirik dan tauhid Al-Quran. Nak beza di antara Islam dan kufur Al-Quran. Nak menunjukkan cara hidup yang sebenar Al-Quran. Nak membimbing manusia ke arah jalan menuju ke syurga Al-Quran. Nak menyuluh manusia nampak satu persatu cara yang dikehendaki oleh Allah Al-Quran. Quran belaka dalam itu. Buat tinggal Quran tak ada gapo. Tengok tabak habis. Allahu Akbar. Saya ada baca satu buku, ada seorang ulama dia kata, ya misal umat Islam tinggal Quran ni. Dia kata ada satu kerajaan. Ya buat misal. Ada satu kerajaan yang di bawah kerajaan dia tu adalah rakyat-rakyat. Kemudian negeri dia, rakyat dia ni ada seteru. Ada seru untuk nak menyerang. Nak serang rakyat dalam negeri dia. Maka kerajaan nak menjaga rakyat dia, negara dia biar jadi selamat, dia buat satu buku panduan. Buat satu buku panduan, kata balah ning kena duk balah ning. Kalaulah seteru mari balah tu kena cadai begitu, cadai begini. Lepas tu kena baca bi reti bi faham. Semua tu pakat berpegang sungguh. Terpatibat sungguh dengan peraturan ni. Kalaulah seteru mari kita boleh sekat. Kalau seteru mari kau tu kita hidup pun. Ini cara dia. Lepas tu kawan tentera dia, rakyat dia duk baca dalam keadaan tak reti. Duk baca, duk menyanyi sedap baca buku paduan tadi dalam bentuk menyanyi, bentuk qasidah apa semua duk ramah. Tak tahu sekarang apa dia duk baca tu. Seru dia mari seru mati habis. Hak dia duk buat tu, duk buat jalan hak seru nak masuk dah. Tapi dia tak tahu padahal ada ayat dah dia duk baca tu. Dia dah baca, dia dah tak boleh. Seru masuk itu. Tapi dia tak reti. Tak ada gapo, mati habis diserang oleh seteru dia. Jadi ulama salah seorangnya buat misal seperti itulah kita dengan Al-Quranul Karim. Baca sedap tu, Allah. Dia baca. Orang dengar tu zaman dulu lah, lain tak ada dah. Allah. Tak tahu kau habuk. Nanti mu masuk neraka lah kerana mujak Allah ramah. Tu duduk pekat tu. Sebab itu di hari ni kita kena angkat taraf kita biar tatawur, berkembang. Itulah dia. Jadi Noyak kata kerja nak menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran bukan kita ada usaha sendiri, iaitu satu rancangan muamarah komplotan daripada musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang dimainkan oleh Yahudi dan Kristian. Setelah dia kaji, dia riset, didapati umat Islam kerana dia berpegang teguh dengan Al-Quran akan menjadi kuat buat selama-lamanya. Kejatuhan umat Islam di Andalus 900 tahun umat Islam mengetah negeri Andalus dari Spain.
mudah diperacukan. So ya. Jauh daripada Quran ikut nawak dah. Paling petong habis dah. Mudah. Itu dia. Sebab itu di hari ni balah mana kita nawi kita kembali semula kepada Al-Quranul Karim. Nawi masuk rapat dengan Al-Quranul Karim. Kita hidup bersama Al-Quranul Karim. Dengan cara kita mengadakan halaqah Al-Quranul Karim. Dengan cara kita mengadakan pengajian tafsir Al-Quranul Karim secara besar-besar. Dengan cara membaca tafsir Al-Quranul Karim dalam hari-hari di masjid-masjid, di rumah-rumah, di surau dan sebagainya. Kita menghidupkan supaya umat Islam pakat faham isi maksud Al-Quranul Karim. Kita boleh buat terutama pada bulan Ramadan. Kerana Rasulullah SAW pada bulan Ramadan dia banyak baca Al-Quran dan dia banyak mengadakan tadarus Al-Quranul Karim, mempelajari isi Al-Quranul Karim. Lepas tu kita nak hidup mana lagi? Kalau Rasulullah baca Quran banyak, tak kira kita tak usah baca Quran banyak, kita dak mengaku atau kita pengikut Rasulullah. Leh, orang mengucap dua syahadat tempat kita ni semua tu mengaku atau kita pengikut Rasulullah belaka. Tapi Rasulullah baca Quran banyak, kita kena baca Quran banyak juga kerana kita pengikut dia. Gapo mana pengikut? Pengikut orang yang mengikut. Orang yang turut Rasulullah, yang ikut Rasulullah. Rasulullah semaya banyak, kita semaya banyak. Rasulullah baca Quran banyak, kita baca Quran banyak. Rasulullah beribadat banyak, kita beribadat banyak. Rasulullah sedekah banyak pada bulan Ramadan, kita sedekah banyak pada bulan Ramadan. Tu pengikut Rasulullah. Rasulullah sedekah banyak, kita tak jadi pengikut dah. Rasulullah baca Quran banyak, kita tak jadi pengikut dah. Rasulullah buat tadarus Al-Quran banyak dalam bulan Ramadan, kita tak pengikut ke dah. Cuba kat mikir, ambil kelimah mudah-mudah we faham makna we kena gitu. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, orang turut sunnah Rasulullah. Lepas tu Rasulullah baca Quran banyak, kita tak turut sunnah Rasulullah ke dah. Kita mikir mudah-mudah. Rasulullah membaca Al-Quran kepada manusia we faham we reti. Lepas tu kita tosih, kita jadi ahli sunnah ke dah. Ya tak payah kita mikir mudah-mudah. Tapi dia kita tergelar di dalam tu, dia tak khabar dah. Dia tak khabar kata kita ni silap, salah, tak betul, dia tak khabar. Duk masuk kena. Kerana orang panggil kata cara telah menjadi tabiat, adab menjadi tabiat kita ni terlupa habis benda kena tak kena. Nak mikir tak pandai sikit. Dengan sebab kita besok balas tu, hak besok tu lah kita bahasa kena, dan kalau hak mari royak kata hak kena, kita bahasa tak kena. Tu dia. Nah, jadi nak kata kelebihan Al-Quran sikitnya, di antaranya Al-Quran sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak serupa dengan kitab-kitab langit yang sebelum daripada ni. Kitab-kitab langit sebelum pada ni, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur dan kitab-kitab lain lagi, Tuhan tak jamin nak jaga, tapi Quran ni dia jaga, dia perakan. Dia nak jaga sendiri Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ikutlah siapa nak pergi tipu, siapa nak pergi bohong, siapa nak pergi hazah, siapa nak buat belah mana, Al-Quran tidak kuasa dihapus, dibeki, ditambah, ditokok oleh manusia, kerana Allah sendiri yang menjaga Al-Quranul Karim. Kita pergi situ. Kalulah jadi nak diselegak tabak ke mana, tak ada situ, tak ada sini, tak kenalah, kerana Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran merupakan hudan, petunjuk, nur, cahaya, syifa, penawar, rahmat, mauizah, pelajaran bagi manusia. Jadi petunjuk bagi manusia ialah Al-Quran. Noyak kata manusia sebelum daripada turun Al-Quran duduk dalam gelak gelemak, supo malai. Tuhan bani supo dengan malai. Malam mana malai? Pada waktu malam kita nak berjalan ke situ ke sini dalam keadaan tidak ada cahaya, tak sampai pagi. Tak usah jauh lah, kita kata duduk sini berkatuk pelitah, habis gelak gelemak. Suruh kita berjalan lagi sampai Kota Baru, tak sampai. Jatuh dalam parit lah, jatuh dalam lubang lah, jatuh dalam lubuk lah, pelagang batu, pelagang kayu, bobak, tak sampai. Gelak gelemak. Cara nak siapa yang Kota Baru kena pelita sulup pasal pelita wisuk ngejalan siapa selalu dah. Begitu juga umat Islam tak siapa kepada Al-Haq, tak siapa nak pergi menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala
melainkan dia berhajat kepada bimbingan, berhajat kepada pertunjukan, berhajat kepada cahaya yang menyuluh. Gapo cahaya yang menyuluh? Nak kita nampak jalan. Gapo bimbingan hidayah? Nak kita pergi sapa kepada jalan yang sebenar, iaitu Al-Quranul Karim. Tak ada kitab lain, tak ada buku lain. Quran saja. Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab itu Al-Quran yang tidak ada syak padanya, memberi hidayat, bimbingan kepada orang yang bertakwa. Tapi syarat ni, pak syarat ni, syarat orang yang nak boleh hidayat daripada Al-Quran ialah orang yang bertakwa. Orang orientalis al-mustasyrikun, dia belajar Quran lebih alim daripada kita berpuluh-puluh kali ganda. Dia reti, dia faham sungguh, tapi tidak mendapat hidayat. Kenapa? Dia tidak bertakwa. Ibu bapa yang dikasihi sekalian, ada seorang Kristian, dia menentang Islam, menentang semua. Panik orang bukan orang tamadah lah, orang Kristian, orang duduk dalam gereja dia juga. Bukan tok guru besar sangat, tapi tok guru nombor 2, nombor 3 gitulah. Dia ni menentang Islam dan dia nak hajak umat Islam masuk agama Kristian. Cara dia nak baca Quran, wi reti, wi faham, nak cari cut on kesalahan dalam Quran gapo atik, dia nak perakak pada orang Islam, Quran ada tak kena, nak hajak umat Islam masuk agama Kristian. Dia baca tak temu lagi. Baca tak temu lagi kesalahan. Baca tak temu lagi kesalahan. Baca tak temu lagi kesalahan. Habis semua Quran dia baca. Tak temu sahabut tempat salah, tempat dia nak ambil kata Quran ni tak kena, lepas tu dia nak royak pada orang Islam kata tak kena, bakal nak mengajak masuk agama Kristian. Tak ada. Bagi temu tempat Nabi Isa pun dalam Quran dia puji Nabi Isa. Bertemu dengan ibu Nabi Isa, Maryam pun pakak dia kata kena, dalam Quran kata Maryam ni kena. Kok tu kena, kok ni kena. Tak ada sikit habuk tempat dah tak kena. Kalau gitu Quran ni benar. Mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Kristian kita baca Quran, dok mempelajari isi kandungan Al-Quran, siapa dia faham, dia boleh mengucap 2 kalimah syahadat masuk Islam. Kita tak cukup syarat lagi, tak pandai lagi kita dengan Quran. Rugi teruk, tekah teruk kita. Tekah teruk, tak sampai syarat, tak cukup syarat. Saya ada orang tanya saya, Ustaz, sungguh ke nak belajar tafsir Quran kena cukup syarat? Syarat yang banyak perkara, belah-belah syarat mana? Nak belajar tafsir, saya kata berkenaan dengan tafsir ni, ia bahagi kepada 3 gulung ni. Yang pertama, orang ju tafsir Quran. Yang kedua, orang ju mengajar tafsir Quran. Yang ketiga, orang belajar tafsir Quran. Ia tak serupa syarat 3 ni. Orang nak tafsir Al-Quranul Karim seperti Ibnu Katsir, seperti Qurtubi, seperti Tabari, seperti Asy-Syaukani, seperti Bughawi, seperti Asy-Syaukani. Demon ini kena cukup syarat sungguh. Berpuluh-puluh syarat, kena reti bahasa Arab sungguh-sungguh, dan kena reti pula ilmu balaghah, kena reti pula asbabun nuzul, kena reti sungguh, barulah boleh tafsir Al-Quranul Karim. Kalau orang tak cukup syarat pergi tafsir Quran, selerak tabak habis dah. Baru kita tak ada seorang habuk, tak sebosai lah. Kita tak ada lagi orang tafsir Al-Quranul Karim, tak siapa syarat. Lepas tu tak ada lagi orang tafsir Quran sebab kita ni. Hak adanya mengajar tafsir Al-Quranul Karim. Mengajar tafsir Al-Quranul Karim bukan tafsir yang lain. Orang tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gapo maksud Alhamdulillah? Gapo maksud Rabbul Alamin? Ya tafsir. Lepas tu orang tempat kita, tok guru pun supa, ustaz pun supa, doktor pun supa, duk di backup mengajar tafsir Al-Quran Karim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibnu Katsir kata balas ning. Tabari kata balas ning. Tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, Qurtubi kata balas ning. Tabari kata balas ning. Tu mengajar tafsir. Syarat orang nak mengajar tafsir, kalau kitab tafsir bahasa Arab, ia kena faham, ia kena reti bahasa Arab, ia baca bahasa Arab, faham kena, lepas tu boleh cukup syarat. Kalau tafsir kita terjemah, kita buat dalam bahasa Melayu, dia pandai baca bahasa Melayu dan dia faham apa yang dia baca, boleh mengajar tafsir. Seperti ikut tadika kelas 5, kelas 7 duk mengajar tafsir dan tadika tu. Kan dia pandai baca Melayu tu. Pandai baca Melayu, lepas tu dia reti dia baca. Pak kitab dalam muqarrar, hak dalam dikah pula dalam bahasa Melayu, dia boleh mengajar. Bukan dia nak tafsir, jangan silap, jangan silap. Bukan orang tafsir, orang mengajar tafsir. Lepas tu orang amal bukan tafsir, bukan mengajar tafsir, belajar tafsir. Belajar tafsirnya syarat saja. Gapo? Manusia. Siapa jadi manusia cukup syarat nak belajar tafsir Al-Quranul Karim. Kalau orang mengajar tafsir dalam bahasa Melayu, dia reti bahasa Melayu, boleh cukup syarat. Kalau orang mengajar tafsir dalam bahasa Arab, dia kena reti bahasa Arab, lepas tu dia manusia, boleh cukup syarat. Jahil, alim, cerdik, bodoh, orang Arab, orang Melayu, orang Afrika, orang Cina, orang kaya, orang miskin, semua tu cukup syarat nak belajar tafsir Al-Quranul Karim. Nah, jadi itulah dia Al-Quranul Karim merupakan hudan lil muttaqin. Lepas tu dalam ayat 6, ayat 1 hingga ayat 2, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busyra lil mu'minin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Dalam ini untuk orang yang beriman. Nah, tadi untuk muttaqin. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran Karim sebagai cahaya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar. Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Banyak lagi lah kelebihan Al-Quran Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Tujuannya hudan lin-nas, menjadi hidayah petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan bagi hudan, bagi petunjuk, wal furqan, dan pembeza. Berarti Quran main nak beza di antara al-haq dan al-batil. Dan Al-Quran mudah difahami. Kalau kita kata payah tak badai tak kena, melawai teruk dengan Tuhan. Dia kata mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surah Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran ini mudah untuk mengambil pelajaran. Kalau kita kata payah tak pada kita, belawai teruk ke Tuhan lah. Dia kata mudah, kita kata payah. Dia kata mudah, payah, lawan dengan Tuhan. Allah, apa kita kena lawan dengan Tuhan sangat. Lepas tu, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Adakah tak orang mengajar pada Al-Quran Karim? Nah itu banyaklah orang tinggal ambil pelajaran daripada Al-Quran Karim. Dalam surah Maryam pula ayat 97,
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Maksudnya, maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi berita gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Jadi Quran ni untuk Nabi Muhammad gi sebar kepada orang, baca orang, wirti orang faham. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah Allah yang telah membangkitkan dari kalangan orang-orang ummi, orang tak pandai baca dan tak pandai menulis, seorang rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja Muhammadnya yatlu alaihim ayati, membaca ayat Al-Quran ke atas mereka itu, baca wifah, baca wikti. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka itu daripada sebarang pegangan yang karuk maruk, daripada akhlak buruk, daripada benda-benda yang cemar, benda karuk maruk, basuh dicuci. Itu kerja Rasulullah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasulullah mengajarkan kitab itu Al-Quran dan Al-Hikmah. Tadi yatlu ni yu'allim, dia kena manusia tak serupa. Yatlu ni untuk umum, yu'allim ni untuk orang yang ada apa ni IQ, cara mikir tinggi sikit. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun sebelum daripada itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan sebab Rasulullah guna 3 maksud ni dalam membina manusia yang beragama Islam maju. Maju dengan sebab 3 perkara ni je. Dengan sebab Rasulullah guna tilawatul Quran, tazkiyah dan ta'lim Al-Quran dan Al-Hikmah, dapat mengubahkan sikap manusia yang jahil, yang karuk maruk, yang jahat, yang mundur di Mekah dan di Madinah, menjadi ummah, menjadi masyarakat, menjadi sangkum yang maju ke depan. Gergasi dunia pada masa itu, Rom dan Parsi, tak ada dah lah negara yang paling maju pada masa dulu. Rom dan Parsi gergasi dunia, yang dok menguasai dunia pada masa itu. Negeri lain tunduk belaka kepada dia, supaya dengan Amerika, dengan Rusia lain lah. Tapi apabila masyarakat dibangun oleh Rasulullah dengan menggunakan 3 maksud tadi, jatuh habis. Habis dah kemajuan, jatuh habis. Nak kata hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun ummah dengan membaca Al-Quran kepada manusia, dengan membersihkan daripada sebarang benda-benda yang jahat dan benda yang karuk. Sekalipun sesak dulu, tapi berubah. Ni kalau kita nak mikir sini, boleh kita mikir dah. Kalau kita katakan umat manusia yang dihantar oleh Rasulullah, yang dibangkit oleh Rasulullah, terdiri dari kalangan umat manusia yang faham, yang maju, yang baca Quran, yang baca pandai, yang menulis pandai, kita wahid boleh lah. Tak apalah orang Arab pandai baca. Tak apalah Rasulullah pandai baca, pandai menulis. Tak apalah orang Madinah, orang Mekah pandai baca, pandai menulis. Bagi kita orang tak pandai baca, tak pandai menulis, mana nak dengar Quran? Kita buat lah, saya boleh. Tapi hari ni kita nak buat lah, saya saleh. Kerana kita boleh baca, orang Arab tak boleh baca. Orang yang mula-mula tu. Kita boleh menulis, orang Arab masa tu tak boleh menulis. Jahil lebih pada gapo lagi. Tapi hikmat Allah Subhanahu Wa Taala pilih manusia, pilih kumpulan manusia yang tak pandai baca dan tak pandai menulis, lepas tu pergi turun Quran. Tak ada alasan sikit nak tetap ada dengan kita. Itu dia. Jadi itulah dia Rasulullah SAW membaca, menyebar Al-Quran kepada manusia. Al-Quran merupakan makanan iman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat 2. Maksudnya,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Itu orang yang beriman. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Bagaimana kita nak beriman? Bagaimana kita nak bertambah iman? Orang dah baca Quran tak tahu apa kali dah kita. Baca kita dengar, tak ada bertambah pun, tak ada bahasa pun ada bertambah. Kerana kita tak reti. Kerana kita tak reti. Jadi di sini wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan ke atas mereka itu akan ayat-ayat Allah, dibaca dalam bentuk faham. Baca reti, baca faham. Patut orang dengar pula reti faham, barulah bertambah iman. Kalau baca saja tak faham, dengar saja tak faham, boleh pahala boleh, tapi orang pakai nak boleh hidayah, nak boleh petunjuk ke, nak boleh gapo sifat nur daripada Quran, tak boleh lah. Pahala boleh. Jadi nak kata kena pergi ke pekak belajar lagi. Sebab itulah Al-Quranul Karim kita kena beriman. Sikap kita dengan Al-Quranul Karim, mula-mula kita kena belajar, boleh pandai baca. Kita pandai baca, kita kena baca bericak, bersomo-somo. Lepas pandai baca, kita baca pandai, lepas tu kita hafal. Kita kena hafal. Tak jadi gula iseng, insya-Allah. Kita hafal. Lepas kita hafal, kita kena belajar isi kandungan dia. Sama ada cara kita belajar halaqah ataupun tafsir dan macam-macam. Lepas kita belajar tafsir, kita reti, kita faham maksud dia dalam bentuk halaqah, dalam bentuk mengaji tafsir, ikutlah dalam bentuk mana saja, kita beramal. Lepas kita beramal, kita kena sebar we orang reti hati, we orang faham sebagai kita faham. Tu cara kanton ilmu Al-Quranul Karim. Oleh itu pada bulan Ramadan ni nak berseru pada puak kita semua, kita mula. Kalau Quran mula-mula turun di bulan Ramadan, kita kalau tak mula lagi halaqah Al-Quran, pengajian tafsir Al-Quranul Karim, nak minta kita mula di bulan Ramadan ni juga. Kalau tak mula lagi, tahun 1437 Hijrah ni kita mula tafsir Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, boleh jadi kita dah buat dah, tapi saya nak saya buat. Saya lepas daripada Ramadan tahun lalu, tahun 1430 ni, bermulanya pada 10 Syawal, lepas puasa 10 hari, saya mula baca Pimpinan Ar-Rahman, tafsir Pimpinan Ar-Rahman di masjid kampung saya 3 kali sehari. Lepas sembahyang maghrib sepipi Pimpinan Ar-Rahman, lepas pada sembahyang isya sepipi Pimpinan Ar-Rahman, lepas pada sembahyang subuh sepipi 3 kali. Asar dan zuhur nawat alih kan saya tak ada rumah. Setiap hari baca semua-semua. Kalau saya tak ada apa, orang ganti. Bulan Ramadan saya buat 2 pipi semua. Lepas ngorit ada, lepas isya ada sepipi, lepas tarawih 2 pipi, lepas subuh 2 pipi, lepas zuhur ada 2 pipi, lepas asar 2 pipi. Di hari ini sudah masuk juzuk yang ke-24 dah. Berarti 23 juz dah ayat Quran sekali dengan maksud dia secara umum masuk dalam telinga orang kampung saya hok tengah tu. Lepas tu perasaan dia tak suka. Dia tanya saya terbecik tengoklah. Hak lebih kemah benar-benarnya iman dengan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak syirik tak silasa-lasa dah. Dia kemah sungguh di segi tauhid secara umum. Lepas tu saya terbecik tengok aja. Berasa padai ke tak dengan Quran. Nak ayat tak boleh ustaz padai tak padai, tapi ustaz ayat ustaz baca tu faham belaka ya dah. Reti belaka. Nak kata padai tak tahu, tapi kalau saya baca je reti belaka. Saya kata sebab gapo reti? Kerana kita jadi manusia. Tu syarat manusia saja. Jadi nak kata kalau kita tak buat lagi, kita minta buat. Kena tak boleh duk. Kita faham kata beriman dengan Al-Quran bukan sekadar mengaji buat cop siap khotem masuk 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, buat paling 20 tahun, berhenti terus. Bukan balas tu tak kena. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi hidayah petunjuk kepada kita. Nak pergi mendapat petunjuk ke bala mana, bimbing bala mana kita tak reti. Allahu Akbar. Saya selalu buat perbandingan, nak buat perbandingan pula gini. Saya banding kata orang Malaysia nak pergi ke Bakau, tak biasa pergi hayat Bakau.
Bakok pula lagi dalai kapung. Bo mari siapa di golok tu, dia tak biasa pergi. Dia nak pada satu buku panduan cara pergi ke Bakok tempat yang nak pergi kena. Dia beli, dia ambil, orang buat ke dia. Buat dalam tu ya habis. Cara nak naik kereta api di golok palah mana, berapa kok dekat di mana testing dia, tak kereta api nak duduk palah mana, jam betul mana. Yo ya habis dalam tu. Bo turun siapa di Bakok, turun situ, pas nak pergi ke mana, naik teksi di mana, kena ayak gapo ke teksi. Bo pas naik teksi kena pergi situ, tepat duduk situ. Habis yo ayak. Lepas tu orang Malaysia tadi dia ambil dah buku tadi, boleh baik. Apa dah aku tak sesak dah. Siapa cerak dah, buku baru ada dah. Tak biasa baca ayat. Kalau dia boleh baca pun tak boleh baca muka bahasa dia tak erti juga. Kalau baca baca gitu tak erti. Lepas tu terjamin tak dia daripada sesak cerak. Tosa kata tak siapa Bakok di teseng kata pergi digolok tak siapa dah. Padahal dalam buku panduan ayat cerak dah jilah dah. Nyata dah kata gi koning. Lepas tu dia mancai kata dia tak sesak cerak dah sebab ada dah boleh breakku dah ni. Kita lah tu lah ni tu. Tak ada beza sikit-sikit tu. Allahu Akbar. Nak pergi temu kereta api balah mana kita tak baca dalam buku panduan. Duk milik saja tak jadi. Kita orang Melayu baca bahasa dia tak reti. Ya kena belajar biar reti lah. Ya kena royak bahasa dia painai tu mana gapo. Painai ma tu mana gapo. Saya kata painai ma tak tahu. Pai lepas tu ma ke mana? Painai ma. Ada. Kau mana pai lepas tu ma tak reti. Kena orang hurai baru reti. Tu. Dan kita tak reti bahasa bukan bahasa kita. Al-Quran bahasa Arab, bukan bahasa kita di dunia, tapi bahasa kita di akhirat. Bahasa kita dalam kubur. Kita kena faham reti lah. We orang pandai tu royak reti. Jangan duk bergaduh dengan aku atau tak pandai dengan aku. Waktu kita tahu sebenar tak pandai dengan aku tu. Tak pandai dengan aku tu mari di mana? Aku ni siapa? Manusia cukup syarat. Tu dia. Jadi Noyak kata dia tak lagi dah dengan Al-Quran Karim. Kita kena reti, kena faham, barulah kita sempurna iman kita dengan Al-Quran. Kan apa? Kita boleh beramal dengan dia. Saya kemudian kerja Rasul. Gapo kerja Rasul dengan Al-Quran? Buah Quran Allah turunkan kepada Rasul. Lepas tu Rasul dah baca sekat dia. Rasulullah buat tadaru cara dia. Dak kerja Rasulnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Maksudnya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, iaitu Al-Quran Karim. Allah perintah kepada Nabi Muhammad kamsang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Al-Quran dia diturunkan kepada kamu, sampaikan kepada manusia, hai Rasul. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Kalau kamu tidak buat, tidak menyampaikan ajaran Allah Al-Quran kepada manusia, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya, amanah Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kemudian ayat saya baca tadi di antaranya. Lepas tu nak royak Quran kepada orang ni, ya Quran ni ada hak biasing suruh buat, ada hak biasing suruh mari berpegang, ada hak biasing royak kata hak ni tak kena, hak ni tak leh, hak ni syirik, hak ni tak kena, hak Tuhan marah. Hak betul hajak suruh orang baik tak apa, orang tak murah percayalah. Mari kita beriman, mari kita beramal soleh, mari kita beribadat kepada Allah, mari kita mentauhidkan Allah. Tak apa, selamat, orang tak marah. Tapi dalam Quran ni, hak ni tak boleh buat, Tuhan marah. Hak ni apa nak jadi ni?
Hak ni tak lewat tak kena. Hak ni tak lewat syirik. Hak ni tak lewat Allah marah, Allah laknat. Hak tepat kata hak ni tak leh tepat kata ya. Sebab apa? Hak nak kata tak leh dia mau dah buat dah. Hak kata mai buat dia mau tak buat lagi. Hak tak buat lagi kita suruh buat tak ada gapo, tak ada bahasa terjejak gapo. Hak dah buat dah suruh berhenti buat tak leh buat tak kena hak tu duk jadi daging darah je dah luh celak mata pah tengok orang dah buat dah. Lepas tu dia kata tak leh. Ni Quran kena royak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia menutup terus berdoa, duk menutup terus berdoa, kadang-kadang pasal sumak juga dada Rasulullah nak baca, nak royak Quran kepada orang ni. Royak cerak. Kalau royak cerak, dia bahasa gitu halu dah. Lah seperti itu kata, royak ada apa tanda bercerak hari ni. Bahasa pit ada. Maka Tuhan pesan siap-siap dah. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Maksudnya kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quranul Karim. Janganlah kamu rasa sepik dada, rasa sekabut, rasa kriat untuk memberi peringatan dan amaran kepada manusia, dan untuk memberi peringatan bagi orang mukmin. Jangan berasa takut, jangan berasa gerum, jangan berasa sepik dada, jangan berasa kriat, jangan berasa bimbang. Nek itu royak baca we dengar. Tak leh, boleh. Orang nak turut tak turut dari ayat lain tu bukan kerjamu Muhammad. Banyak dalam ayat Al-Quran kita bertemu. Bahawa Nabi Muhammad dok menyampaikan dakwah Allahnya mentah teruk mentah. Tuhan nak sejuk hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam mana? Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah 950 tahun. Kaum dia mentah akhirnya dibinasakan dengan buah bajih bilicin. Nak semangat pada Rasulullah. Nabi Saleh menyampaikan dakwah, orang mentah sikit akhirnya hancur orang letak dia. Nabi Ibrahim orang mentah ya pak isteri sikit akhirnya balas tu. Musa sikit akhirnya balas tu. Maka Rasulullah pun naik semangat semula pula, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sampai Allah kata kerja kamu menyampai royak cerita, wi khabar berita, wi ingzar. Adapun nawi orang turut, orang tak turut, orang beriman tak beriman, orang terima tak terima, bukan kerja kamu hai Muhammad. Tuhan kata hak tu kerja aku sendiri. Habis kita hak kita ada serabuknya, dia mau tak suruh kita, malu besar kita dah royak orang tak dapat hadap pun boleh. Tu cek kalau orang kata balas ni boleh buat percemeh lah, kata dia ni tak faham dengan dakwah yang sebenar, tak berani nak royak, tak boleh royak. Dia orang tak dengar cerak ni royak tak kena. Kita kena royak. Orang nak terima tak terima bukan kerja kita. Tuhan tak ada ajar sekali suruh kita royak, we orang reti, we orang faham, we orang turut dak kali. Kita royak, we dah mengerti faham, lepas tu turut tak turut serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab orang Islam jauh pada Quran gapo sebabnya? Nak cara ringkas. Masa ada 10 minit lagi insya-Allah. Hijrah daripada Al-Quran, tinggal Quran, iaitu tinggal dengar Quran, tinggal baca Quran, tinggal faham isi kandungan Al-Quran, tinggal beramal dengan Al-Quran, tinggal tadabbur makna Al-Quran, tinggal pun tidak melakukan amalan-amalan yang ada dalam Al-Quran, dan tidak tinggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Tu dia orang panggil kata makna hijrah pada Quran. Tak dengar Quran, tak baca Quran, tak faham Quran, tak beramal dengan Quran, tak tinggal tu berarti kita hijrah daripada Al-Quran. Lepas tu kita duduk mana serah pada kita sendirilah yang menentukan dan mengkajikannya.
Dan sebab besar sekalinya orang kita hijrah daripada Al-Quran, iaitu dengan sebab kita tak faham bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab, kerana Quran mai pada bahasa Arab. Lepas tu kita redha di atas kejahilan kita. Malah itu jahil puas hati sekali. Jangan buti bahasa Arab. Tak semua kita. Padahalnya ada orang boleh royak kepada kita. Orang yang faham bahasa Arab mai nak royak kita bahasa Melayu, yak Belanda di hari ni. Kalau kita tak reti bahasa Arab sendiri pun, ramai orang yang boleh mengajar bahasa Arab mai terjemah kita reti dalam bahasa Melayu. Yang kedua iaitu al-ghazul fikri, dia panggil bahasa Arab kata, iaitu serangan peperangan fikiran. Dan tersebar ilmu-ilmu yang palsu ke dunia ini, membuatkan umat Islam berbangga dengan ilmu-ilmu palsu yang direka oleh manusia, serta dia berasa kata mundur kalau kita ada turut Quran. Dia hari ini banyak orang dia berasa kata mundur turut Quran. Dan setengah masyarakat tidak memberi kepentingan kepada Al-Quran. Itu sebab belaka tu. Dan sangat sedikit pendakwa Islam yang menjadi Al-Quran sebagai manhaj dalam dakwah. Dan manusia yang beragama Islam khususnya lalai dalam keduniaan, membuatkan berhijrah dari Al-Quran. Setengah umat Islam tidak memahami akan hakikat hubungan mereka dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran balah mana? Oh sungguh tak payah situ, habis tak ada bergaduh dengan Al-Quran tu. Kalau dia payah kata hubungan dia balah ni, sudah tentu tak berhijrah daripada Al-Quran Karim. Maka yang terakhirnya ialah muamarah daripada musuh. Balah mana Islam jauh daripada Quran. Mereka merancang, tak ada berhenti. Itulah dia. Sebenarnya banyak lagi saya sediakan mauqif orang munafikin terhadap Al-Quran balah mana. Dan akhir sekali saya nak baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi mauqif orang musyrikin, orang yang tidak tak terima Islam. Dia kata balah mana? Dalam surah Al-Anfal ayat 21, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. 31 surah Al-Anfal. Apabila dibacakan ke atas mereka itu, kata orang-orang kafir, orang musyrikin, ayat-ayat kami, qalu, mereka itu berkata, kami telah dengar dah ni. Kalau kami nak kata, tak boleh kata sebab ni. Ni jangan video sebab ni deh. Kalau orang baca Quran, ayat Quran sekian, kita tahu lah mudah ni. Jangan video baik tu. Perangai orang musyrikin balah tu. Ku tahu lah mudah ni. Kalau nak kata dia boleh juga. Jangan kata, jangan video spon. Mudah-mudahan kita pada bulan Ramadan ini kita bersama dengan Al-Quran, dan kita membaca Al-Quran banyak-banyak, lepas tu kita hafal banyak-banyak, dan kita mengadakan halaqah Al-Quran dan pengajian tafsir Al-Quran Karim bermula pada bulan Ramadan ini. Kalau kita tak mula lagi, kalau kita mula dah, kita pun hidup lagi. Mudah-mudahan kita menjadi ummatul Quran yang hidup bersama dengan Al-Quran, dan kita berjaya mendapat nur, cahaya, hidayah, bimbingan, syifa daripada Al-Quran Karim, dan insya-Allah kita menjadi hamba Allah yang berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.